Hai, apa khabar guys? Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda 20 tips untuk Zoom meeting. Okey, jom kita cari gali. Okey, saya dah install siap-siap Zoom meetingnya di desktop ni. So, saya klik. So, saya terus sign in lah. Yang mana belum sign up, kena sign up terlebih dahulu. Baru boleh mulakan new meeting. Sign up guna Gmail pun tak kisah, dia ada okey. Ni adalah interface Zoom meeting saya. So saya nak klik new meeting. Okey, ini adalah Zoom meeting saya. Okey, so saya nak kongsikan 20 tip dan trik ni. Jadi yang pertama adalah kita boleh gunakan custom virtual background seperti yang saya guna kat belakang ni. Okey. Macam mana nak setting background virtual background? Kita pergi dekat set video, choose virtual background. Okey, kita pergi dekat background and filters. Lepas tu kat sini ada virtual background dengan video filter. So kita pilih virtual backgrounds. Kita pilih background mana yang kita nak. Pulang pada anda nak background yang mana. Okey, yang kedua adalah kita buat PowerPoint presentation kita sebagai background kita. So kat sekarang ni adalah virtual background. Yang kedua adalah kita buat PowerPoint kita sebagai virtual background. So kita pergi kepada share screen. Kita pergi kepada advanced or PowerPoint as virtual background. So kita klik kat sini, double klik. Nanti dia akan suruh pilih file mana yang kita nak jadikan background. So kita pilih file PowerPoint lah. Okey, di belakang saya ini adalah PowerPoint presentation. Maknanya okey, tengok. Sebagai background saya. Okey, so kalau kita tak nak yang ni, nak tukar yang lain, kita stop share sahaja. Okey. Yang ketiga adalah kita gunakan green screen bersama dengan virtual background. So saya sebenarnya dah ada green screen. Okey, cuba tengok bila saya tak gunakan background, saya sebenarnya di belakang saya adalah green screen. So bila green screen campur dengan virtual background, dia akan jadi lagi jelas, lagi nampak clear lah, lagi cantik. Okey. Okey, yang keempat adalah kita boleh touch up appearance. Okey, macam mana nak touch up appearance? Pergi kepada video setting. Kita pergi dekat touch up ni. My video, touch up my appearance. Okey. Kita klik kat sini, nampak tak? Beza dia gelap, cerah sikit. So maknanya kita boleh pilih yang mana kita nak kurangkan ataupun nak lebihkan, terpulang pada anda. Okey. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya adalah kita boleh adjust for low light. Maknanya kita boleh adjust lampu, pencahayaan kita. Sama juga dekat video setting. Kita pergi dekat bahagian bawah tadi. Okey. Adjust for low light. Nampak tak? Ada pencahayaan. Kita nak manual ataupun auto, terpulang pada kita. Kalau auto, kita boleh adjust dia punya pencahayaan dia. Okey. Itu adalah tip yang kelima. Tip yang keenam adalah kita boleh gunakan video filters and effect. Okey, so kita pergi dekat video filter, choose video filter. Okey, kita boleh pilih dekat video filter ni sama ada kita nak lampu, pakai mask ataupun nak duduk dalam TV. Okey. Dan juga kita boleh gunakan studio effects. Nak kening tebal, nak gincu merah, nampak tak? Okey, nampak? Okey. Tak ada? Ada. Okey. Okey. Dan lain-lain. Okey, itu adalah tips yang keenam. Okey. Tips yang Okey. Tips yang ketujuh adalah original
sound untuk mikrofon. So kat sini kita boleh nampak tak, kat sini saya ada setting untuk mikrofon saya. So maknanya nak onkan setting ni, kita pergi kepada audio setting, kita pergi kepada show in meeting. So maknanya bila saya off, dia tak ada kat sini. Bila saya on, perasan tak dia ada. So maknanya bila kita enablekan original sound ni, kita akan meningkatkan high fidelity music mode. Lepas tu kita akan ada echo cancellation dan juga stereo audio. Okey. So kita boleh pilih kat sini sama ada kita nak guna untuk dengan mikrofon ataupun menggunakan mikrofon di webcam. Kita pulang pada anda. Okey, yang ke-8 adalah kita boleh transcribe meeting kita. Maksudnya kadang-kadang kita tak sempat nak dengar keseluruhan meeting kita dekat Zoom, kita boleh record. Okey. So recording kita ni akan ditranslatekan menggunakan Otter.ai, menggunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun rumusan dan sebagainya. Okey, so maknanya kita record. Recording in progress. Dan bila dah end meeting, kita stop. Recording stopped. Nanti kita akan transcribe menggunakan Otter.ai. Okey, kat sini kita import kita punya audio daripada Zoom yang kita record tadi. Okey, document Zoom. Okey, kita pilih audio only, open. So maknanya dia akan simpan di sini, lepas tu dia akan translate terus. Dan okey, nampak tak? Ini adalah audio yang ditranslatekan menggunakan Otter.ai. So maknanya dia dah translate kepada tulisan terus menggunakan Otter.ai. Otter.ai ni yang saya guna tadi adalah yang basic. Dia ada yang pro, kita ada yang basic. So yang basic adalah 600 minit percuma. So kalau nak lebih daripada itu, kena upgrade ke pro lah. Okey. Yang seterusnya adalah kita boleh press dan hold space bar kita untuk mute kan. Okey, contoh dia. Okey. So gunakan space bar untuk mute dan unmute. Okey, itu adalah yang ke-9. Yang ke-10 adalah kita boleh adjust kita punya shortcut keys kita, setting shortcut keys kita. Kita pergi kepada setting, kita pergi kepada keyboard shortcut. Kat sini macam-macam shortcut kita boleh setting. Kat sini. Okey. Itu adalah yang ke-10. Yang ke-11 adalah kita boleh share screen phone kita ataupun iPad kita. Kita pergi dekat share screen, kita pergi dekat basic dan boleh klik kat sini untuk share iPhone dan iPad. Okey. Yang ke-12 adalah kita boleh share multiple windows. So maknanya masa kita meeting ni, kita boleh share banyak windows. So kita nak sharekan, sekejap, kita sharekan yang ni. Okey. Kita juga nak sharekan new share. Satu lagi kita nak share whiteboard. Nampak tak? Kita boleh share macam-macam windows. Windows maksud dia tertingkap. Okey. Okey, kita share apa lagi? Kita nak sharekan audio.ai. Nampak tak? Kita boleh share macam-macam windows kat sini. Okey. Okey. Itu adalah yang ke-12. Yang ke-13 adalah kita boleh share whiteboard. Tips yang ke-14 adalah bila kita share screen tadi, dia akan nampak kat sini. Dia akan nampak ni. Ini dipanggil annotation tool. So kat sini kita boleh mouse, select, text, draw dan macam-macam lagi. Dan tips yang ke-15 adalah spotlight mouse location. Dekat annotation tool ni ada spotlight mouse location. So bila kita klik kat sini, dia akan nampak
pergerakan mouse kita ditanda oleh warna merah tu. Dia punya spotlight dia. Okey. Yang seterusnya adalah kita boleh setting waiting room, wait in lobby, waiting room. Okey. Kita search waiting room, kita boleh enablekan waiting room. Okey, kat sini adalah waiting room ni. Waiting room ni maknanya kita benarkan orang lain duduk dekat waiting room terlebih dahulu sebelum dia masuk meeting. So kita nak enablekan ataupun disablekan, terpulang kepada kita. Okey. Okey, contoh kita ada participant. So kita nak letak dia di dalam waiting room terlebih dahulu. Kita klik dekat sini, kita put in waiting room. Nampak tak? So Knowledge ni duduk di dalam waiting room. Sebelum kita admitkan dalam meeting, dia duduk menunggu dekat lobby lah maksudnya. Okey. Okey, yang seterusnya nombor 17. Selain daripada waiting room, kita juga ada breakout room. Maknanya yang ramai-ramai duduk di dalam meeting, kita boleh splitkan kepada beberapa bilik. Maknanya kita boleh asingkan kita punya participant tu kepada mungkin kepada bilik yang lebih besar ataupun bilik yang lebih kecil. Maknanya kita boleh breakout. So kita enablekan benda ni. So bila kita tengok dekat okey, dia kata di setting dah update. Kita tengok dekat meeting kita dah ada breakout rooms kat sini. So kita klik je breakout room kat sini, kita nak assign, kita nak create berapa breakout room, terpulang pada kita. Okey, nak create 1, 2, 3. Okey. Nak assign automatic ke, nak assign manually ke, ataupun nak biarkan participant pilih bilik-bilik untuk dia orang masuk, terpulang pada anda. Okey. Yang ke-18 adalah non-verbal feedback. Biasanya maknanya participant dia kat dalam meeting ni boleh gunakan non-verbal feedback ni sebagai untuk bercakap dalam meeting tanpa bersuara. Okey. Contohnya, maknanya kita boleh gunakan non-verbal feedback ni melalui reactions. Sama ada kita gitu. Okey. Okey. Yang ke-19 adalah kita boleh integratekan Zoom dengan Gmail kita. Untuk Zoom integration dengan email, kita pergi kepada email kita. So kita tengok bahagian kanan ni, get add-ons. Kita klik kat sini, Zoom for Gmail, kita klik. Lepas tu kita installkan. Continue. Pilih email yang mana kita nak. Allow. Okey. Done. Okey, kita dah siap integrate Zoom meeting ke dalam Gmail kita. Nampak tak? Zoom for Gmail. Okey. So yang ke-20 adalah end-to-end encryption. End-to-end encryption ni di-enablekan supaya kita punya meeting lagi secure. So kita nak setting kat mana? Kita pergi Zoom kita dekat Google encryption. Okey. So dekat sini allow use end-to-end encryption. So dia ada dua. Bila kita enablekan, dia ada enhance dengan end-to-end. So macam mana kita nak tahu dia ada end-to-end? So kita klik kat sini. Kita tengok dekat ni, end-to-end verify. End-to-end encryption dia verify. Dia punya ni. Okey. Maknanya kod ni perlu dibaca kepada semua participant, dan participant juga kena check adakah kod yang diorang dapat sama tak dengan yang terpapar dekat admin punya paparan. Okey, untuk memastikan admin dan participant lain secure. Maknanya dijamin end-to-end encryption. Okey. So itu sahajalah perkongsian 20 tip dan trik untuk Zoom meeting. Semoga bermanfaat. Okey, bye.